Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa an-nabiyyin mubasysyirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq min rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمامًا متقين سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Ya Allah, permudahkan hidup kami. Ya Allah, perluaskan rezeki kami. Ya Allah, sempurnalah kesihatan kami. Berilah hidayah kepada kami untuk kami hidup lebih baik, lebih bermanfaat menjelang kematian kami. Ya Allah, himpunkan kami bersama syuhada solehin, istimewanya Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita pada pagi ini sekali lagi bertemu di ruangan tazkirah pagi. Terima kasih yang masih duduk seketika bersama saya pada pagi ini. Semalam atau kemarin dah kita telah pun mengeluarkan sedikit bagaimana tekanan-tekanan para Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu sebelum kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi atau meletakkan kemuliaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada nabi-nabi yang lalu. Semalam kita telah bincang bagaimana nabi-nabi dahulu umatnya ataupun Allah menyebut kepada seruan kepada nabi-nabi dahulu dengan direct menyebut wahai Adam, wahai Hud, wahai Nuh dan sebagainya. Manakala di peringkat awal juga masyarakat umat dahulu membantah dakwah rasul-rasul mereka dengan tuduhan-tuduhan yang liar. Walau bagaimanapun ketika itu Nabi mereka terus menjawab, menahan diri dia menjawab dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Manakala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sedikit perbezaannya, bermakna Allah memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada memuliakan nabi-nabi dahulu. Banyaklah faktor-faktornya. Antara lain dalam mukadimah ayat tadi kita kata Sayyidul Mursalin, penghulu segala nabi, wa khataman nabiyyin, penyudah segala nabi, mubasyirina wa munzirina, membawa berita-berita gembira dan peringatan-peringatan. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa rasul atau mesej wahyu Allah sempurna, melengkapi semua keperluan-keperluan manusia, semua syariat-syariat dan melengkapkan semua syariat-syariat yang telah dibawa oleh nabi-nabi dahulu. Ini istimewanya kita berada sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat-sangat wajar kita bersyukur dan banyak mengingati baginda, banyak berselawat kepada baginda. Yang pastinya kita beribadat, bersyariat menurut ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pagi ini kita sambung sedikit bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhujah dengan masyarakat Arab ketika itu. Tadi dalam solat secara tidak langsung
kita sama-sama membaca atau mengikuti bacaan Imam surah Al-Baqarah. Perintah Allah supaya beribadat menyembah Allah. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian ada ayat disebut wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Makna kasarnya, bukan tafsir, makna kasarnya, seandainya kamu, ada golongan-golongan yang berdepan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda mula-mula berdakwah membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika itu mereka mengatakan Nabi ini dah tak betul, Nabi ini dah sihir, Nabi dah gila dan sebagainya. Maka Allah cabar mereka, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, seandainya kamu ragu-ragu, kamu tak percaya, perangai-perangai manusia masih kebalik kepada perangai-perangai umat-umat dahulu. Tapi nasib baik Allah Ta'ala kata fa'tu bi suratin min mislih, cuba datangkan satu ayat, satu surah min mislih, bagaimana yang kan dibaca oleh Nabi Muhammad sekarang. Kalaulah Nabi Muhammad itu sendiri yang mengilham syair atau diajar oleh orang-orang lain bersyair, maka silakanlah fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum, panggil, buktikan penyokong kamu min dunillah in kuntum shadiqin, kalau kamu benar wahai Muhammad. Itu maksudnya Allah jawab, tidak membiarkan Nabi terpaksa berdepan dengan masyarakat itu. Nabi aja tidak, Nabi tidak menjawab, tapi Allah sendiri menjawab. Ini bezanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi dahulu. Contoh bagaimana Nabi Musa lah. Nabi Musa ya, Fir'aun menuduh Nabi Musa itu. Faqala lahu Fir'aun inni la azunnuka ya Musa mahfura. Berkata Fir'aun kepada umatnya lah, sesungguhnya aku fikir engkau ini wahai Musa seorang yang terkena sihir. Mana umat Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa ni sihir. Kerana watak-watak ketika itu memang perangai orang-orang dulu ilmu sihir kuat. Kan Nabi Musa tongkat jadi ular sebenarnya itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Musa menjawab, bukan Allah jawab. Allah bentangkan Al-Quran bagaimana Nabi Musa menolak kata-kata mereka, tuduhan-tuduhan umatnya ketika itu. Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura. Susah nak baca ayat ni. Nabi Musa menjawab, bukan Allah menjawab. Allah merakamkan kalimat-kalimat jawapan Nabi Musa terhadap kaumnya yang mencabar baginda. Nabi Musa menjawab, sebenarnya engkau wahai Fir'aun, Fir'aun ni raja tu, telah pun mengetahui tiadalah yang menurunkan mukjizat-mukjizat ini melainkan Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang menerangkan kebenaran. Dan sebenarnya aku fikir engkau wahai Fir'aun dalam keadaan kecelakaan, binasa. Kan? Selepas itu Nabi Fir'aun dan tentera-tentera memang binasa dalam Laut Merah. Tetapi Nabi Musa dan kumpulannya, pengikutnya selamat dan tenggelam dalam Laut Merah itu. Itu bukti. Nabi Musa sendiri menjawab tuduhan-tuduhan Fir'aun kepada baginda. Baik. Kalau kita lihat pagi ini, yang masa yang sebentar ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita bincang Nabi kita ada kes-kes macam ni? Kerana kita nak meyakinkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sedang ikuti ini, yang kita beriman ini sesungguhnya hebat dan paling mulia, paling hebat,
paling terangkat di antara kemuliaan Nabi-Nabi dahulu. Nak kata macam mana? Nombor 1 mengatasi nombor 1. Kan? Maknanya orang-orang kafir perangai menuduh Nabi-Nabi sejak Nabi dulu. Dan mereka tidak ketinggalan juga watak-watak tersebut melebar hingga ke saat di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga hari ini pun masih lagi orang-orang yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nak kata, begitulah tugas Nabi, kan? Jadi orang-orang kafir sendiri, orang kufar sendiri pun menuduh Nabi sebagai penyair. Macam tadi Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina tu, itu ayat kalimat-kalimat Arab lah. Kalimat-kalimat Arab. Tapi kalimat-kalimat ini ayat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Arab ketika itu mereka mengijik-ngijik mengatakan ni ayat-ayat yang dibaca oleh Muhammad ni ayat-ayat syair lah ni. Adalah tok guru dia yang mengajarnya. Konon begitulah. Itu Allah cabar mereka. Allah jawab, bukan membiarkan Nabi Muhammad menjawab. Berbeza dengan Nabi-Nabi dahulu. Ini kita fikir dengan waras, ya. Fikir dengan tenang, fikir dengan bijak, dengan fikir dengan hati yang tak cukup ilmu ni. Baik. Sebagai contoh, orang-orang kafir menuduh Nabi kita sebagai penyair tadi, maka Allah jawab. Kalau kita selalu baca surah Yasin, ada surah Isra, ya, surah Yasin pun ada. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Yasin, ya. Nabi Muhammad bukanlah penyair, ni Allah kata. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra, dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya. Tuhan Allah tak mengajar bentuk syair pun, ayat-ayat syair pun, tapi ayat-ayat yang Allah turunkan ini ayat-ayat kalimah dari Allah, kalimatul ulya, kalimah tertinggi yang tidak boleh dicabar, tidak boleh dibezakan dengan kalimah-kalimah yang disusun oleh orang-orang Arab. Walaupun mereka pandai, memang pandai pun berbahasa orang Arab. Kalau kita lihat sejarah di keliling Baitullah Al-Haram di awal peringkat Nabi berdepan dengan suasana jahiliah itu, memanglah banyak tulisan-tulisan, kain-kain rentan untuk memuja Tuhan-Tuhan mereka, Tuhan berhala, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, di antara Tuhan-Tuhan besar. Mereka memuja, mereka menulis bahasa-bahasa, sastra-sastra, madah-madah yang hebat. Itu hebatnya orang Arab. Seringkali kita katakan yang kita duk baca syair-syair Arab tu, Berzanji itu hebat bahasanya, memuja Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan ayat Quran. Kita tak wajib membaca bertajwid dengan panjang macam mana Al-Quran. Tidak, boleh baca panjang mana pun tak apa selagi ada nafas. Sebab itu syair. Tapi syair itu hebat. Syair itu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allah jelas, dia kata apa? Kami tidak mengajar syair kepada Muhammad. Dan kami tidak juga mengatakan Muhammad tu pandai sebab kami ajar. Itu Nabi Muhammad tidak sesuai bersyair. Kenapa? Nabi Muhammad bukan pandai menulis. Nabi Muhammad bukan pandai membaca. Ummi. Yang kami wahyukan kepadanya itu tidak lain melainkan nasihat, pengajaran dan kitab suci yang memberi penerangan. Masa kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan-karangan yang wataknya hampir macam syair. Itulah bahasa Al-Quran lebih hebat. Tak boleh kita nak tandingi. Walaupun ada mereka cuba menulis surah-surah pendek. Surah Al-Fil, surah gajah lah. Mereka kata Al-Fil, gajah lah. Wa ma adraka ma al-fil. Nak tahu dah apa dia gajahnya? Dia lebih kurang ayat Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tapi dia berkata al-fil. Wa ma adraka ma al-fil. Kamu nak tahu dah apa di gajah? Maka dia berkata gajah ni ada
muncul panjang tu, belalai panjang tu, telinga besar tu. Bukan itu. Bukan itu matlamatnya. Itu budak-budak tadika lah boleh melukiskan gambar gajah. Ini Allah kata gajah itu bukan suruh bincang gambar gajah, tapi Allah kata bagaimana tentera-tentera bergajah yang dipimpin oleh Abrahah untuk merobohkan kota Mekah itu. Jadi tidak berjayalah kota Mekah itu, Baitullah itu dirobohkan oleh tentera-tentera bergajah. Kerana apa? Kerana mulianya saat kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti Nabi Muhammad bakal untuk mempertahankan, untuk membersihkan budaya penyembahan berhala itulah. Kan nanti membersihkan apa akidah yang tidak betul, bertuhankan hawa nafsu itu. Gitu. Jadi maknanya ayat Allah berbeza dengan ayat yang mereka tulis. Mereka tulis gajah, cerita gajah. Cerita gajah, budak-budak mereka cerita gajah. Baik. Faham tantu? Balik tengok surah Al-Fil lah. Ketika baginda dituduh sebagai dukun. Dukun untuk bomo. Bila Nabi baca ayat Quran, dia kata, ni dukun lah ni. Macam kita lah kadang-kadang baca ayat Quran dekat jampi dengan ayat Quran, tapi kita berpegang wa nunzil Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Bukan saja ayat Quran turun semata-mata begitu, kalau kita munafaatkan kan. Wa syifaa'un, syifa rawat, boleh rawat. Lil mu'minin, rawat hati orang-orang beriman. Orang kafir tak jadi, Allah tak buka hidayah. Tapi orang mukmin kalau dia ada iman, Allah buka hidayah dia. Lebih cerah lagi hidayah. Minta maaf lah bahasa saya. Bagaimana Nabi dituduh? Cerita. Nabi dituduh sebagai ahli dukun, tokomo. Maka Allah jawab. Orang-orang Arab musuh-musuh Nabi kita Muhammad, Allah tak tuliskan di sini. Tapi benda tu berlaku. Secara umum berlaku. Berdasar ayat tadi sudah membedai kita kata. Wala biqauli kahinin qalilan ma tadhakkarun. Surah Al-Haqqah ayat 42. Surah ke-69 ayat 42. Wala biqauli kahinin qalilan ma tadhakkarun. Dan juga bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang pawang. Jampi. Bukan ayat tu ayat jampi. Kalau kita orang Melayu ni pun beramal dengan ayat jampi. Bukan, kadang-kadang jampi ni pun huru-hara juga. Saya dulu arwah tok saya ni, dia pakar bomo je lah kampung tu. Demam hantar ke dia. Gatal pun boleh buat ubat. Kan gatal pun boleh buat ubat. Dia jampilah, jampi cara dia lah. Saya ingat kan, ya abtar ya abtar. Macamnya macam kuk dia ambil air. Air apa? Air lengan-langit. Dia celup dalam mangkuk tu, minum kata dia. Gerung kita tengok. Macam kotor, kan? Yakinnya dia. Tapi boleh tahan juga. Macam-macam. Orang datang juga tutup bomo. Dia tak baca ayat Quran pun, tapi seorang pak saudara saya dia rujuk kat saya. Memang rujuk kat saya. Amanah yang Allah melontar, bukan kamu yang melontar, Allah yang melontar. Nah ayat tu. Ada ayat sana, kan. Itu contoh. Bagaimana? Kalau kita tengok sini nah. Allah menjawab. Ketika baginda tuduh sesat, Allah berfirman. Ayat tadi tak selesai. Wala biqauli kahinin qalilan ma tadhakkarun, dan juga bukanlah Quran itu perkataan orang-orang pawang, tutup bomo. Amatlah sedikit kamu mengambil peringatan. Kamu ni tak erti. Walaupun kamu pakar bahasa, kumpul ahli bahasa, technician, jurutera bahasa, buat ayat kan. Lan tadilu. Tadi ayat tersebut.
Macam mana? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Fa illam taf'alu, kamu wasa kamu nak buat juga, lan taf'alu, kamu tidak mungkin boleh lakukan. Macam mana kamu nak tandingi ayat-ayat kami tadi? Itu jelas kan? Kadang-kadang kalau kita baca, kita faham, terasa. Ini hebat Al-Quran. Kalau kita baca, kita faham sikit, kita terasa. Itu akan membantu kita dalam membantulah kita konsentrasi kita dalam menghayati ayat Al-Quran. Apatah lagi kita baca dalam solat. Lagi, ketika baginda dituduh sesat, samalah dengan Nabi dulu pun dituduh sesat. Tapi Nabi dulu memang dituduh sesat, tetapi Allah tidak jawab, Nabi jawab sendiri. Spesialnya no define lah. Sekarang Allah jawab, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Surah apa? An-Najm. Surah An-Najm, surah bintang. Rakan kamu Muhammad itu, rakan kamu, disifatkan Muhammad itu rakan. Rakan kamu yang menyampaikan ayat-ayat kami itu, yang kamu sangka dia ni sesat itu, tidaklah dia menyeleweng, dan dia pula tidak sesat sebagaimana kamu sesat. Kamu sesat, kamu tak yakin, kamu tak percaya, memang kamu sesat. Muhammad tidak membawa jalan kesesatan. Muhammad membaca ayat-ayat kami, bukan ayat-ayat ciptaan atau dongeng-dongeng sebagaimana kamu kata dia sesat. Dan ayat Allah ada surah di sana, wa ma yantiqu an hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad SAW, walaupun baginda itu watak macam kita, ana basyarun mislukum yuha ilayya, aku basyar, di segi kehidupan samalah, sama manusia, nak makan, nak minum, nak beristeri, nak berehat, nak tidur, nak makan sedap, nak bersenaman dan sebagainya. Yuha ilayya, bezanya yuha ilayya, aku diwahyukan, dibimbing, diajar, dibentuk, macam mana? Diasuh oleh wahyu. Ingat, Allah sendiri mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan masa baginda bertindak sebagai pendakwah yang setelah diturunkan ayat, sebelumnya pun, sebelum Nabi lahir pun Allah sudah meletakkan sifat-sifat Muhammad itu dibentuk, disalur oleh kuasa Allah Subhanahu wa taala. Masa maknya mengandung ayah yang meninggal. Kenapa? Sepatutnya nantilah lahir anak pertama itu, ayah ada, ibu dia kan bagus, boleh sambung. Semasa dah lahir mak pula meninggal, jadi yatim piatu. Patut nantilah dulu, nanti besarlah dulu, lihat kejayaan anak. Macam kita lah, anak masuk universiti, mak mati dulu. Tak ada mak nak makan sikit, sagu hati mak membesarkan dia hingga dia berjaya, kata kita. Tapi Nabi Muhammad tidak. Hatta sampai peringkat tercabar untuk dakwah, siapa jaga? Abu Talib kawal. Sedangkan Abu Talib bukan menerima hidayah dari Allah, dia tak beriman pun, tapi dia bantu Muhammad. Kan pelik. Itu kata adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku ini, proses kehidupan aku ni, tamadun aku, pembangunan diriku, perjalanan hidupku dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ahsana ta'dibi, maka cantiklah urusan-urusan aku. Begitu. Ketika baginda dituduh gila, la ilaha illallah, kan? Dituduh gila. Kalau kita ni tak apalah dituduh gila pun. Tapi Nabi dituduh gila, teruk sungguh, kan? Nabi-nabi macam itulah kaedahnya. Kalau kita orang kata bodoh ke gila ke Quran ke, tak kisah, tu biasa saja. Orang komplain tak komplain, itu biasa saja. Nabi nak bunuhnya. Baik, macam mana Allah SWT membantah? Orang kata dia gila, Allah jawab, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Al-qalam, ya, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
engkau wahai Muhammad dengan sebab nikmat pemberian Tuhanmu, bukanlah dia seorang yang gila. Allah jawab dia punya jawapan. Nabi baca baliklah kepada mereka. Jawab tu hebat, ayat pun jawab hebat. Padan muka dengan mereka kata dia gila tu. Okey. Bagaimana orang-orang kafir juga tak henti-henti. Dulu Nabi bohong. Bohong ni biasalah. Yang paling dekat dengan kita sifat bohong lah. Dia kata apa? Quran ni bukan dari Allah. Betul lah tu kan? Maka Allah jawab, wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. An-Nahl. Syukur kita bila kita baca ni secara tak langsung kita telah berziarah ayat-ayat Quran kan. Wa idza baddalna ayatan makana ayat wa kana ayah makana ayah. Susah balik. Wallahu a'lamu bima yunazzil qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. Apabila kami tukarkan satu ayat Quran untuk menggantikan ayat-ayat yang lain, dan Allah memang mengetahui akan apa yang ia diturunkan. Apa maksud sini? Ayat-ayat Allah ini peringkat pertama disesuaikan dengan kaedah hidup ketika itu. Kalau umat-umat Arab ketika awal-awal cerita mabuk ni biasa. Mabuk biar Arab tu biasa. Maka Allah tidak terus menarik perhatian mereka supaya tinggalkan Arab. Masih lagi okey. Sebab tu ayat pertama pada segi ini, ayat pertama ada dalam ayat boleh wajib kita baca tapi tidak ada dalam hukum. Nama dia nasakh wa mansukh. Kalau kita mengaji ilmu ulum Quran kan, nasakh buang, padam. Kan? Dipadam, dimasuk ayat yang baru. Tindih ayat tu. Jadi hukum yang kedua tu mengatasi yang pertama. Kalau ayat pertama yas'alu nakan al-khamr wal maisir. Kalau orang tanya kamu ya Muhammad bagaimana tentang mabuk dan judi, arak dan judi. Kamu cakap arak tu ada manfaat, ada juga manfaat. Mabuk tu ada juga faedahnya. Tetapi darurat dia, kesan itu lebih teruk daripada manfaat. Faham tak? Macam kita makan Panadol. Ada manfaatnya Panadol. Tapi kalau tak kena gaya, Panadol boleh jadi racun balik kat kita. Contoh kan. Jadi perangai orang Arab mabuk, relax mabuklah. Perintah Tuhan turunkan sekaligus juga. Perintah solat sudah wujud. Allah datangkan ayat kedua menolak ayat pertama. Sebab mabuk ada juga, perintah solat kena juga. Macam mana ni nak semayang nak mabuk? Dua perkara dalam satu ketika. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan kamu sembahyang, jangan kamu hadiri sembahyang hatta ta'lamu ma taqulun, setelah kamu punya fikiran waras, apa yang kamu baca kamu tahu, tak merayau, tak mabuk, tak digila. Nampak? Jadi mabuk masih lagi diamalkan, tapi perintah solat kena buat. Jadi berlakulah peristiwa orang solat tapi mabuk. Macam mana kalau solat mabuk? Biasa tu guru kita dia kata ayat mudah je. Qul ya al-kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Mana stationnya? Stesen tak ada. Lakum dinukum tak datang. Dia dah mabuk. Kan Allah turun ayat. Delete.
hukum, timbul hukum baru. Nah dia, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Tinggal terus. Jangan buat kerja. Jangan buat kerja ni. Arak, judi, sembah berhala, tenung nasib. Nampak? Mabuk dan sebagainya tu min amri syaitan. Ni syaitan-syaitan punya yang membawa kamu jadi begitu. Perangai syaitan. Fajtanibuh, no entry. Janganlah, jangan buat kerja dah. Memang hukum jadi haram. Nampak tak? Allah bijak, Allah hakim, Allah tahulah kelemahan manusia. Nak tarik terus tak boleh. Nantilah sikit-sikit. Sebab tu yang Quran hebatnya dia turun cara slow and steady. Dia tak turun gedebu sekali kan. 23 tahun atau 22 tahun. 2 bulan 23 hari. Baik. Jadi apabila kamu tukarkan satu ayat Quran untuk menggantikan ayat yang lain, dan Allah memang mengetahui akan apa yang ia turunkan. Berkatalah orang kafir, sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanya seorang pembohong, pendusta. Masih tak percaya juga. Padahal Nabi Muhammad tidak berdusta. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat-hakikat yang sebenarnya. Itulah Muhammad yang dididik oleh Allah Taala. Sikit lagi. Orang kafir menuduh Quran diajarkan Nabi oleh orang asing. Pula dah ada tok guru lain pula. Macam ni dalih no. Dah tak mau percaya, sudahlah. Antaklah tak percaya, sudahlah. Allah jawab. Allah bantah. Bukan Nabi bantah. Nabi tak cakap. Ni spesial Nabi Muhammad. Kalau kita bertumbuh murah. Degi kamu ni, bagi biji. Kan? Gaduhlah. Tengok dalam viral semalam saya tengok ada seorang sahabat China dia buat anjing kan. Singgah di arah mana kita tak tahulah. Air keruh Melaka. Orang kita ni pula orang Melayu marah. Maki mek Cina tu lah. Macam-macam dekat kita dengar pun tak apa sedap macam mana watak orang Melayu ni, dia teruk sangat dia hentam Cina tu. Dia kata anjing lebih baik daripada kamu. Tengok. Dia kata kamu lebih teruk daripada anjing. Macam anjing. Tu bahasa tu lah. Kesian tengok datang orang Islam pakai songkok Pak Lebay sekali dia slow dia tolong selesaikan masalah. Dia tolong tengok. Nama watak kita ni, jangan watak kita tak tahan. Macam tu perangai orang kafir dulu. Waktu pun dengan Nabi kan, tuduh Quran diajar oleh orang asing, maka Allah bantah. Mana Allah bantah? وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Ada أعجمي, ada hukum sana. Kalau kita lihat ayat ni أعجمي. Tapi kaedah kita baca, kita kena bunyi a'jamiyun. Bukan a'jamiyun. A'jamiyun. Tu ada kaedah bacaan, hukum di sana. Ni kena mengaji rupanya. Kita tengok ayat, zahirnya ayat begini. Tapi tak boleh baca macam tu. Tak pelik. Makna hebat Al-Quran Karim. Kita kena mengaji. Lagi tak belajar, berguru sampai bila tak selesai masalah. Tak reti situlah kita. Baik. Demi sesungguhnya kami mengetahui bahawa mereka yang musyrik itu kata, tuduh, sebenarnya dia diajar oleh seorang manusia. Sedangkan bahasa orang yang mereka sandarkan tuduhan kepadanya itu, dia kata bahasa asing. Ada orang lain mengajar tok guru dia, sedang ayat itu, Al-Quran itu berbahasa Arab yang fasih dan nyata, yang jelas. Bukan bahasa macam tok guru dia ngajar tu lah. Nampak tak? Faham tak sikit? Allah turunkan ayat, Nabi baca ayat. Bahasa Quran Nabi baca standard, tak boleh nak diukur, tak boleh dilawan. Tapi masih lagi mereka tak mau mengakui.
Dia kata Nabi dia tu orang ada cikgu lain pula dah. Macam ada cikgu lain pula mengajar. Hebat cikgu tu nak. Betul lah cikgu tu Allah cikgunya, tapi dia tak kata Allah cikgunya. Dia kata orang juga cikgunya. Nak ambil kan? Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad. Apa maksud sumpah? Sumpah ni buktikan, yakinkan, mengesahkan, mengiktiraf. Allah sifat dengan kehidupan Nabi, dengan perjalanan hidup Nabi. Allah tidak bersumpah melainkan dengan sesuatu yang agung. Bukan jenis sumpah-sumpah main-main biasa. Pertama Allah sumpah dengan usia Nabi. Usia Nabi 60-an tu, perkembangan usia Nabi tu. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Sakratihim ya'mahun. Surah An-Nahl. Demi umurmu ya Muhammad. Demi umurmu ya Muhammad, kehidupanmu tu imulah, kehidupan tu umum lah. Sesungguhnya mereka membuta tuli dalam kemabukan maksiat mereka. Mana dalam perjalanan usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak membasmi kejahilan tu bukannya mudah. Hatta barangkali dah sampai Nabi wafat pun macam itulah perangai. Betul tak? Perangai manusia macam itulah, yang nak iman berimanlah, yang tak beriman tak berimanlah. Tapi kita berharapkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kok saudara dia pun Abu Talib yang kata tadi membantu, tapi dia tak beriman. Allah tak buka hati dia, nak macam mana? Kan? Sedih Nabi menangis. Allah turun ayat tu. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak boleh, kamu tak mampu beri hidayah kepada orang yang kamu sayang. Tapi hidayah milik aku. Akulah nak menentukan hidayah. Jadi kita ni alhamdulillah nak mak pak kita dah ada hidayah. Kita ni hidayah celup jelah, tak apalah. Photostat lah. Tak turut mana pun, jaga aja sumber hidayah ini. Dekat dengan Quran, dekat dengan Nabi, kan? Begitu lebih kurang. Okey. Dan kes ni, ayat ni, Sayyidina Ibnu Abbas cuba menguraikan ma khalaqallahu wa ma zara'a nafsan hiya akramu min Muhammad wa ma sami'tu Allah aqsama bihayatin ahadi ghairihi. Allah tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW, dan tidak pernah aku mendengar Allah bersumpah dengan kehidupan siapapun selain Nabi Muhammad SAW. Nampak? Allah nak bersumpah pun semua benda-benda yang hebat. Wasyamsi wadduha, kan? Macamlah di Quran lah. Jadi Allah bersumpah dengan tempat pun. Tempat Nabi. Tempat Nabi itu tempat yang mulia. Sebagai contoh, saya dulu kita baca. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Itulah, kan? Aku bersumpah dengan negeri Makkah. La uqsimu bihadzal balad. Sedangkan engkau Muhammad tinggal di sini. Kan Nabi duduk di situ. Allah bersumpah dengan negeri yang Nabi tinggal. Memuliakan Nabi, dia kaitkan dengan bumi yang Nabi duduk. Dia tak sumpah Malaysia lah. Kan? Lastnya lah, betul-betul lah ni. Ni rakam ya, insyaAllah. Allah menyebut tentang keadaan para Nabi. Kemudian Allah menyebut tentang taubat kepada mereka. Ini barangkali secara umum. Kalau Allah cerita tentang para Nabi-Nabi dulu pun, tapi Allah sebut tentang taubat Nabi. Tapi Nabi-Nabi Rasul dia tak buat dosa sebenarnya. Yang kita salah faham. Nabi Adam yang pergi, Nabi Allah pesan wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kamu duduklah uskun fiha jannah. Dengan isteri kamu makanlah apa-apa sedapat itu. Cuma jangan pergi ke pokok tu je. Kalau kamu pergi juga situ, kamu jadi orang yang melanggar perintah lah, kan? Maka iblis dah kacau. Nampak? Masa itu Nabi Adam. Tapi Nabi Adam sebenarnya kita tak boleh kata Nabi Adam berdosa. Tidak boleh. Nabi-Nabi Rasulullah maksum sifatnya. Tapi Allah
macam membuka seolah macam pintu taubat. Taubat bagi Nabi bukan taubat dosa. Nampak sikit, kita ada sikit masalah kan. Nabi tidak berdosa, Nabi-Nabi tidak berdosa. Tapi Allah buka ruang taubat, macam bertaubat. Kan? Sebagai contoh, wa asa Adamu rabbahu faghawa, summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Dengan itu menyalahi Adam akan Tuhannya. Salah Nabi Adam salah dengan Tuhannya. Lalu tersalah jalan. Kemudian Tuhannya memilihnya. Lalu Allah menerima taubatnya beserta diberi petunjuk semula ke Nabi Allah Adam. Itu dibawa turun ke bumi. Kamu kerja kat sini, bukan duduk kat sana. Kontrak kamu di bumi. Kontrak Nabi Adam, kontrak dia manusia. Bapa kita, tok nenek kita lah. Nabi Musa pun gitu. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lah. Dan Nabi Daud, Nabi Musa merayu, wahai Tuhanku, merayu. Nabi Musa merayu. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Oleh itu ampunlah akan kesalahanku. Lalu Allah mengampunkan kesalahannya. Kan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam, dia mengaku kelemahan, kesalahan, zalim diri sendiri. Itulah lebih kurang tuan-tuan. Sebab di sini masa kita sangat baik bagi kita nak dipakar sebagai. Minta maaf banyak-banyak lah. Anak ni bukannya pandai, tapi anak seronok berminat. Jadi anak minat, anak cuba cari jalan bagaimana nak menyelesaikan masalah untuk kita fikir, faham secara kecil-kecilan lah, dengan sesuai dengan anak yang tak berilmu ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzul mustaghfirin wa ya ilal tayyibin. Allahumma rabbana atina fil hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.